Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh mula ke? Silalah, bismillah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Pertamanya kita buka lah kita punya majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat pertama kita malam ni sembang-sembang berkaitan dengan market outlook. Syukur kepada Allah kita dapat bersama dan masih lagi diberi nyawa, dan kami semua mendoakan agar cikgu-cikgu diberi berkat ilmu yang telah dicurah kepada kami. Okey, hari ni malam ni kita sembang-sembang je cikgu dan semua rakan-rakan berkaitan dengan market outlook lah. Okey, yang pertamanya kita tengok dulu. Antara yang penting kita tengok dulu global indeks global kita. Kalau kita tengok indeks global semalam indeks global semalam atau minggu lepas, Dow Jones punya indeks nampaknya teruk, jatuh. Kita tengok Nasdaq pun sama minggu lepas, agak penurunan. Mungkin dia nak overall dia punya market uptrend mungkin dia nak buat pullback. Kita tengok minyak kita dengan minyak US ni, kalau US punya minyak jatuh biasanya kita punya jatuh, tapi bila US punya minyak naik kita punya tak ikut, biasanya macam tu. Okey, kita tengok ini adalah emas pun sama juga minggu lepas jatuh, tapi dia punya mata naik. Okey, currency US dollar index pun naik, tapi kita punya US dollar berbanding dengan ringgit kita nampaknya agak teruk lah. Maksudnya kita membayar lebih kita membayar lebih untuk $1. Sebenarnya sekarang ni $1 RM4. Itu secara overall kita tengok daripada indeks global. Okey, kita tengok FBM KLCI ni. Okey, kalau kita tengok secara overallnya, kita punya Okey, secara overallnya kita tengok indeks kita sebenarnya masih lagi dalam keadaan uptrend. Masih lagi dalam keadaan uptrend. Tapi dia ada, orang kata ada pullback. Ada. Ini kalau orang kata sebelum satu indeks satu kenaikan tu perlu ada buat support. Ini sekarang ni kita punya indeks kita ni, indeks bursa kita ni tengah nak buat pullback. Nampak di sini ada ada pullback, dan insyaAllah kalau kita tengok mungkinlah dalam ini bulan 12 kan, bulan 12 minggu depan ni masuk bulan 12 insyaAllah kita mengharapkan yang terbaik lah untuk kita punya negara kita, untuk indeks kita. Okey,
untuk indeks small cap ni, kalau kita tengok berada di small cap, berada di minor support lah. Di minor support. Kalau kita tengok daily, minor support. Kalau kata bocor, dia akan pergi ke satu lagi support dan seterusnya akan jadi yang kita tak nak lah. Kalau kata indeks kita bocor ni, maksudnya minggu depan tak kuat lah. Tak kuat kita punya. Okey, itu adalah indeks besar dengan small cap. Kebanyakan kita main yang small cap kan. Okey, untuk yang minggu lepasnya, kalau kita perasan satu-satunya kita punya indeks yang hijau. Yang hijau hanya satu je. Maksudnya minggu lepas, satu hari Jumaat lepas, healthcare saja yang menunjukkan ada inilah, ada pullback, ada boleh kata technical rebound, boleh kata macam tu lah. Mungkin nak buat new trend. Kalau kita tengok daripada kita relate kan dengan kita punya RSI, kita akan nampak lah sesuatu kita akan nampak sesuatu di mana kalau sini kita tengok price jatuh, namun kita tengok RSI ni ada bullish divergence. Kita tengok bullish divergence, insyaAllah. Itulah dalam minggu ni agak susah sikit lah nak mencari counter yang selain pada healthcare. Sebabnya kebanyakan counter yang lain-lain semuanya menunjukkan kejatuhan. Indeks yang lain semua jatuh. Okey, bagi indeks construction. Okey, untuk indeks construction ni, kalau saya punya pandangan dia berada di dah dekat dengan support lah. Dah dekat dengan support. Kita tengoklah minggu depan. Kemungkinan bagi saya, kemungkinan dia sektor construction ni menunjukkan kejatuhan jatuhan sikit lagi. Okey, untuk consumer produk ni dah berada di, nak kata berada di meja support ataupun dah bocor kot. Nampak gayanya dah bocor kan. Nampak sideways consumer product sideways dan nampak gaya dah bocor. Kalau dia bocor ni, Alhamdulillah jauh sangat dia punya support dia. Tapi boleh kata ni adalah support lah. Sebab kita tengok tadi resistance yang paling kuat itu boleh kata dia ada di major support lah. Boleh kita tengok lah untuk minggu depannya consumer. Okey, untuk teknologi. Kalau kita tengok teknologi ni dia dah naik, kenaikan dia pun dah tinggi sangat. Kenaikan dia dah tinggi, nampak dah exhausted. Sekarang ni pun dia price dia dah buat double top. Dan mana kita tengok sini pun ada dia punya bearish divergence. Makna kemungkinan besar ataupun dalam sektor teknologi ni nampak gayanya akan membuat pullback dan teknologi. Itu adalah teknologi. Okey, indeks transportation tak nampak lagi. Mungkin berada di support kuat. Tak juga. Kalau sini dah bearish lah. Ini mungkin tak nampak lagi lah. Tak nampak dia nak buat nak rebound. Mungkin akan jatuh lagi. Okey, industrial product pun ada berada di support. Immediate support ni. Boleh tengok industrial product ni. Okey. Jadi siapa-siapa yang ada dalam sektor industrial product ni, kalau ada dalam tu boleh lagi lah hold lah. Tapi kalau tengok trading plan. Kalau dah kena cut loss tu, cut loss je lah. Okey, ini adalah sektor teknologi. Teknologi saya sebenarnya tak
personally saya tak berapa berkenan dengan sektor teknologi ni. Sebab dia suka gap up, dia suka gap down. Okay, ini masih belum nampak mungkin di support, berada di support. Energy, property masih belum lagi menunjukkan tanda-tanda nak reversal. Finance ni pun tak nampak. Biasanya finance ni last lah. Last kalau dah sektor lain dah berjalan, biasanya finance last lah. And bila orang dah berjalan semua, dia orang memerlukan kewangan. Jadi last finance akan bergerak. Okay, sektor plantation. Plantation kalau ikutkan dia dah ni lah, belum nampak lagi dia nak ada sikit ada minor dia punya rejection sini. Namun begitu nampaknya belum ada tanda-tanda nak pullback. Okay, communication out. Utility pun sama. Daya tarik REIT yang ni sewaan semua ni. Ini kalau siapa-siapa nak makan dividen. Okay, itu berkaitan dengan indeks bursa dan indeks global. Okey, berkenaan dengan berkaitan dengan saya punya market outlook saya punya untuk minggu depan Minggu depan. Yang pertamanya kita boleh tengoklah. Yang pertamanya kalau kita tengok secara overallnya healthcare ni nampak minat konten-konten healthcare minggu lepas nampaknya banyak yang berjalan. Namun begitu kalau kita tengok K Plus ni sekarang ni dia dah sebenarnya kalau major trend dia adalah dia downtrend. Dia nak buat new trend. Nampak. Dia dah break. Sekarang ni apa yang kita kena buat kalau siapa-siapa yang nak swing, kalau kita tengok sekarang ni dia punya orang panggil apa? Dia volume dah kalau ikutkan dah bergering kan, dah orang dah selling dah kurang. Sekarang ni nampak minat, average minat orang dalam counter K Plus ni nampaknya tinggi untuk minggu lepas. Dan sekarang ni dia tengah buat new high high. Jadi sekarang ni kita tunggu dia pull back untuk siapa-siapa yang nak ni. Di mana kita kena tunggu nampak dia confluent lah, mungkin di 0.382. Okey, sebab sini ada banyak juga reaction ataupun mungkin 0.5. Mungkin. Jadi kita tengoklah minggu depan. Tunggu dia pull back dan buat higher low. Buat higher low, ada second candle validation, boleh dah masuk dan gunakan ATR. Guna ATR untuk cut loss. Okey. Tapi yang K Plus ni kalau siapa-siapa yang nak intraday bolehlah masukkan dalam watchlist. Sebab kalau kita tengok sini kan di 1 hour masih belum nampak lah kan, tunggu dia pull back lah. Kalau di 1 hour ni kalau ikut saya dia akan berhenti di 1.05. Tunggu di bawah lah, tenang tunggu di bawah. Ini 1 hour punya chart. Okey, tu K Plus. Okey, Advanta minggu lepas menunjukkan minat belian last minute kan. Naik 22%. Dah gayat dah. Jadi kalau intraday boleh masukkan dalam watchlist. Kalau kita tengok dia punya weekly dia dah validate Weekly dah validate. Daily tunggu dia pullback. Nampak sekarang ni dia ada buat double top. Sini adalah resistance yang sangat kuat. Jadi of course minggu depan ni, hari Isnin ni dia akan ni lah orang panggil, dia akan ada rejection, dia akan turun lah, dia akan buat satu, dia akan cari higher low lah. Di sini kenapa saya tanda tu di sini yang baru kita belajar itu lah, SND. Namun kita kalau untuk kita nak swing, tengoklah
Tunggu dia pullback. Okey, seterusnya YBS. YBS ni counter Cikgu Nas saya bagi ni. Dia nak buat okey, yang untuk yang Kepler dengan Aventor ni dia dah counter yang ada momentum. Jadi tunggulah dia cari high yellow. Jadi untuk yang YBS ni nampak walau nampak dia punya weekly dia dah validate Maknanya sekarang ni tunggu dia buat pullback. Jadi kalau nak tunggu pullback dia dari mana? Ini. Okey, boleh tunggulah. Kalau tunggu di sini pun boleh. Di yang saya tanda ni sebab menunjukkan dia ada mungkin sini kuat. Sini ada rejection. Kalau kita tengok 4 hours. 4 hours inilah. Dia ada rejection. Nampak? Sini pun ada satu reject. Sini resistance become support lah ni. Dia dah test. Dia berjaya test, dia pergi dan dia turun balik. Kemungkinan YBN dia akan test dulu. Dia akan test sebab sini adalah resistance resistance yang sebelum ni dah jadi support. Dah jadi support kuat. Jadi dia akan test dulu dan akan terus buat kenaikan YBS. Okey, untuk ini counter Cikgu Azmi ni. Cikgu Azmi punya counter. Okey, dalam counter Optimax ni dia healthcare juga kan. Okey, kalau kita tengok dalam channel dia, di sini pun kita dah nampak dah nampak dia pullback dan ni weekly weekly nampak dia dah buat high low dan dia buat new ni lah, new reversal. Sini nampak dia dah buat support dalam untuk high low yang previous high low. Nampak dia dah banyak buat rejection dan di candle akhir ni weekly akan nampaknya akan pergilah. Nampak dia dah test. Kemungkinan besar dia akan pergilah. Jadi kalau yang kebanyakan investor ni mungkin dia akan tengok sini weekly ni ini dah nampak tanda-tanda nak pergi ke middle channel middle channel. Okey. Cara kalau kita nak swing panjang ni insya-Allah boleh nampak ada sinar di hujung channel tu. Okey. Okey, di daily ni kalau ikutkan nampak di sini dia ada rejection sebab sini dah ada rejection. Sini sebenarnya dia punya ni tau. Dia punya resistance itu yang agak kuat Dia banyak test, nampak dia test bocor. Dia test resistance dan dia lepas dan sekarang ni dia tengah test Nampak gaya dia berjaya tu. Nampak sini pun ada rejection. Dan kemungkinan dia akan pergi ke atas Dia dah bagi direction. Kalau weekly ni dah bagi direction. Jadi apa yang nak takut, insya-Allah kalau masuk minggu depan ni insya-Allah tak jadi bull trap Okey. Counter terusnya adalah counter top glove. Top glove ni kalau kita tengok dia punya weekly dia. Okey, kalau kita tengok top glove ni weekly dia dah validate dah. Dia punya counter dia nampak dia dah dalam weekly pun dia dah second candle validate dah. Nampak kan di weekly. Kalau di daily dia of course nampaklah tengok dengan volume yang sangat-sangat besar dah menggering volume yang sangat besar. Mana nak pergi? Dia nak pergi ke atas Jadi kalau nak tunggu ni bolehlah tunggu di golden Fibo ni 0.382, 0.5. Tunggu dia pullback, jangan masuk terus. Tapi kita kalau yang ni kita boleh tengok dalam time frame yang kecil
Time frame yang kecil kau tak nampak yang ni ada rejection sini. Tengok lagi yang kecil. Di manakah dia punya tempat? Kemungkinan sini. Kemungkinan dia tarik. Tengok kat mana dia pull back. Kita confluent dengan 3. Nampak? Ini banyak ni. Kemungkinan dia akan pull back 0.38. 2. Tak apa. Kalau dia pull back, kita tunggu dia habis dia punya, tunggu dia kering lah, dia pull back kering. Tengok second candle validation. Okey, kita masuk. Okey, yang ini sama juga. Kalau kita tengok top close ni kan, kalau kita tengok confluent kan dengan dia punya RSI, ini kita boleh nampak dia dah tunjuk sign dia. Nampak sini ada bullish divergent. Divergent. Nampak sini pun boleh katakan dia dah buat double bottom sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok sini dia dah touch support ni. Dia ada pergi lah. Ini kita kalau ikut itu yang kalau ikutkan dalam kita punya kan, kita PKP tu bulan berapa? Bulan Mac. Lebih kurang lah sini kenaikan dia. Area sini lah dia breakout dia. Nampak? Yang punya lama kan. Dia naik sini, nampak dia pergi balik ke dia punya ni lah. Dia punya support paling kuat lah. Dia punya breakout awal dia sini. Boleh nampak kan? Sini lah. Boleh kata sini. Dia dah test, nampak? Ini pun dia dah test. Dan kemungkinan besar lah kalau siapa nak jadi investor boleh jadilah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dalam global tengah hangat lah isu varian yang baru. Kemungkinan juga top bulan tu akan membuat ini kalau boleh kata dia adalah dia punya bull run dia pernah buat bull run. Kemungkinan besar juga boleh jadi kalau jadi PKP ke ataupun jadi varian orang kata apa komik ni yang akan berganas balik, boleh jadi tapi kita ni lah, janganlah kita terus ambil yang high yang paling tinggi. Maknanya dia ada resistance, perlu break dulu resistance ni dan seterusnya. Okey, itu adalah top gula untuk counter swing. Okey, terusnya Scam Wolf ni dia uptrend dan dia tengah buat dia tengah buat ni lah, dia tengah pullback, dia tengah cari higher low. Nampak sekarang ni dia dah test dia punya support. Yang dulunya yang mana ini adalah resistance yang agak kuat. Memang bukan agak kuat, memang kuat lah. Resistance yang kuat, dia dah pecah, dia naik, dia buat resistance baru dan pullback, dia buat base. Sini dia buat base baru lah. Kalau ikutkan nampak sini ada rejection. Kalau kita tengok the lower time frame sekarang ni apa ni? Kalau kita tengok sekarang ni dia adalah ambil 1 hour. Kita boleh tengok. Kita ambil 1 hour berapa ni, nampak? Sekarang ni ini adalah zone boleh kata dia punya demand punya area lah. Boleh kata demand punya area. Kalau tengok 4 hour ni banyak collect sini ni. Liquidity tinggi sini banyak collect. Tapi volume dia nampak dia naik. Kan? Dia naik dengan volume dia mengering. Nampak? Mengering. Tunggulah. Kalau kita turunkan dengan dia 0.618 dengan major pullback kan. Okey, itu Scam Wolf. Boleh saya tengok lah
Okey, untuk Angkor pula ni, kenapa saya masukkan Angkor ni? Kalau kita tengoklah, Angkor ni dia sebenarnya di sini dia ada satu demand area. Dia ada bullish engulfing. Mid and frame daily bullish engulfing, dan dia dah buat satu supply area di atas ni kan. Nampak sini ada bullish engulfing, nampak dia dah test rejection sini. Okey, ini memang kalau ikut weekly dia memanglah nampak tak ni lah, orang kata belum validate. Tapi kalau kita tengok confirm dengan dia punya bullish engulfing sini, ada rejection ni, menampakkan sini adalah demand area. Jadi kalau nak cut loss, kita gunakan ATR, dan kalau saya punya projection, resistance ni kalau kita dapat hit target ni adalah 18.89%, tapi agak lama lah menggunakan time frame daily. Kalau nampak sini, ni ada nampak lah ni rejection dia. Dia ada, nampak sini pun ada bullish engulfing. Okey, itu adalah counter Angkor. Okey, counter seterusnya adalah kalau kita tengok kan, Glowstack. Glowstack ni sebenarnya saya ambil dalam counter Cikgu Nas ni. RSI tool kan. Kalau ikut weekly dia masih belum validate lah. Masih belum. Mungkin dia buat sideway ni. Mungkin secara weekly lah. Buat sideway dulu. Sebab major support dia adalah ini lah. Major support dia. Okey, kenapa saya ambil? Sebab Cikgu Nas lah. Tenang. Cikgu Nas dia kata, saya pun tak pasti di mana kemungkinan kemungkinan sini adalah zone demand. Sebab sini ada, saya rasa bukan sini, saya rasa di bawah lagi. Sebab banyak dia punya rejection. Mungkin sini lah, boleh tunggulah di sini, di zone demand. Okey. Biar saya habiskan dulu lah saya punya slide ni apa nama? Market outlook saya ni. Okey, seterusnya adalah counter Chilhin. Okey, counter Chilhin ni agak sebenarnya dia dah lepas daripada counter report ni kan. Okey, kenapa saya masukkan dalam saya punya watchlist ni? Sebabnya dia counter dia overall uptrend overall uptrend, dia tengah buat pullback. Pullback, dan saya pilih dia ni sebab yang kuat dia adalah di sini ni, tak tahulah, saya punya nampak, saya ada nampak bullish engulfing sini. Bermaksud di sini ada demand zone. Nampak dia dah naik, dia dah test, dia tak pecah. Boleh lah kalau siapa nak try ke ataupun nak tengok macam mana. Sini bolehlah entry sini dan jadikan ACR sebagai cut loss. Sebab ini pun kalau ikutkan weekly dia kalau ikut weekly dia adalah doji dekat support. Nampak weekly pun doji dekat support. Kalau sebagai long ni swing mid swing ni, orang nampak ini adalah doji dekat midterm ni, doji dekat support kan. Boleh jadi dia boleh jadi akan ada technical, akan ada rebound lah. Okey, kalau tengok daily pun dia ada macam dia ada double bottom. Dia banyak test lah dia banyak test di sini. Boleh jadi sini adalah, bukan boleh jadi, insyaAllah sini adalah dia buat drop dia buat base, dia akan rally balik lah. Sini ada demand area. Okey, terusnya dan yang terakhirnya adalah sama juga, ini adalah counter
healthcare. Yang ni sebenarnya counter KA ni. KA, Keronoa. Dia yang bagi ni. Dia tengok dalam counter ni sebenarnya ini adalah counter hacker. Dia sebenarnya dia dah pecah. Dia orang panggil apa? Downtrend kan? Downtrend. Dan kalau ikut kan dia dah pecah trend line. Downtrend line. Dan dia dah test banyak kali ya. Dia dah test banyak kali. Tapi di sini kan, kalau ikutkan kita jangan masuk awal lah. Kemungkinan besar dia akan kemungkinan di sini nampak dia ada reject tau. Dia ada reject. Kemungkinan dia pergi sini dulu. Mungkin kita tak tahu, tapi sini pun ada reject banyak kan. Dia akan rebound, dia akan turun balik lah. Dia akan pull back pergi ke kita punya demand area lah. Demand area. Kalau kita squeeze balik, nampak ini adalah demand area kan. Di sini kita akan nampak bullish juga. Kita tunggu sini lah. Jangan kita kejar. Setakat ni kalau kita tengok dia punya volume pun nampak dah naik sebenarnya. Dah nampak naik lebih pada average Di average, dia punya line average 14 hari. Nampak dah naik, tapi kita jangan kejar. Kalau nak tunggulah, nampak dia di sini lah nampak 0.38 ni kemungkinan lah. Sebab dia dah break situ kan 0.38 ni kode Fibo. Tapi dia dah test. Tak apalah, kita tunggu dia pull back sampai situ baru kita masuk. Okey, itu saja untuk saya punya pengkongsian market outlook. Setakat dah ada berapa ni? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 counter. Jadi tengoklah yang mana-mana yang berkenan. Yang mana-mana berkenan. Tapi saranan saya kalau kita tengok minggu lepas, yang banyak sektor yang bergerak adalah healthcare. Jadi buat apa kita nak cari yang lain, kita carilah healthcare. Sebab dia yang bergerak. Jadi semua orang tengok indeks yang sama. Jadi semua akan tuju benda yang sama lah. Macam minggu lepas, K+, Aventa, nampak. Kalau nak scalping ataupun nak intraday pun tengok yang atas ni dah tengok ni. Kalau nak swing lama atau glove ni boleh pandang-pandang, tapi of course jangan masuk terus, tunggu dia pull back, tunggu dia test dia lower high ni kan. Dia previous lower high ni kita tengok, biar dia test dulu, tengok dia pergi mana, second candle validation baru kita masuk. Walaupun tapi ini kita boleh conclude dengan dia punya bullish divergence dia. Okay. Dan yang skewuh ni kalau tak nak beli mak dia, boleh tengok anak lah. Anak dia pun agak menarik. Bukan agak menarik lah. Maksud saya tu anak dia ni follow mak. Kalau tengok chart pun memang dia follow mak lah. Kalau mak bergerak, anak bergerak kan. Macam sini hari tu memang dia macam hari tu kan, 18 Oktober. Nampak dia lebih kurang 18 Oktober macam ni. Dia sama, dia punya pergerakan dia lebih kurang sama. Mak bergerak, anak pun bergerak. Tapi anak dia murah kalau nak kaya cepat kan. Tapi kena ingat pergerakan satu bit dia agak besar. Konten-konten yang penny ni, ingat, cepat kaya, cepatlah. Cepat down lah. Maksudnya kalau satu bit dah 2% kan, banyak satu bit. Jadi risiko dia pun tinggi lah. Kalau kita main konten-konten macam contoh top glove kan, minit lebih, kenaikan kita cuba tengok. Bukanlah saya nak ni kan. Saya selalu sarankan pada kawan-kawan kan, kalau boleh main konten-konten yang RM1 ke atas, 80 sen ke atas lah. Jangan main konten yang 12 sen. Yang super penny elakkan. Main yang konten 80 sen dan ke atas, yang agak volatile. Macam top glove, walaupun dia mahal, tengok dia punya persen dia kan,
persen dia sangat-sangat baik. Tengok lepas berapa, 17%. Kalau kita masuk 1000, kalau kita masuk 1000 dah 18, 180 kan. Banyak kan. Okey, saya dah habis saya punya sesi. Kalau ada soalan, ini konten pemilihan ambil daripada Cikgu Nas, Cikgu Azmi ada. Cikgu Azmi ada. Macam tahu gelap ni Cikgu Azmi punya lah. Saya beritahu awal lah, Cikgu Azmi Optimax, Cikgu Azmi punya. Bolehlah Cikgu punya ni jarang salah. Okey. Itu saja. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk datang pada diri saya. Ada soalan? Kalau ada soalan, Cikgu Azmi boleh jawab. Ada soalan tak? Boleh tengok apa ni? Ada. Ya, Cikgu. Cuba tengok Chen Hin. Apa Jocelyn minta tengok Chen Hin. Chen Hin. Dah ada dalam ke Jocelyn? Sorry. Dia dah tengok, dia dah ada. Oh, dia minta ni, apa nama ni, yang apa, Optimax. 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 Okey, apa masalah Jocelyn? Dah ada dalam ke? Macam stand up lah. Okey, Optimax ni kalau ikut saya tu macam saya terang tadi lah. Dia dah pergi ke lower parallel kan. Nampak pun weekly dia dah nampak nak arah dia ke mana kan. Dia Optimax ni baru listing kan, belum baru setahun kan. Jadi cuma kita tengok base pada latestnya earning report dia agak positif kan. So kemungkinan dia akan rally balik lah. Cuba tengok yang apa ni, TV punya. Tahunan dia, quarter dia, yang ni dia positif tu. Kan. So dia ini yang quarter 3 punya dah keluar, quarter 3 ni yang ni yang lepas. Lepas. Cuba tengok dekat ni. Kat mana je tu? KS Skinner ataupun Malaysia Stockbiz-nya. Malaysia Stockbiz. Nampak sangat tak boleh buka. Okay, yang ni alah. It's okay. Start Optimax. Search symbol Optimax. Scroll bawah. Tengok result yang baru ni dia agak apa. Itu yang baru release hari apa tu. So kalau tengok dia increasing kan. Dia punya revenue, dia punya EPS. So agak menarik lah untuk kita tengok. Maknanya kalau dah ada setup higher low, boleh masuk lah, tak ada masalah. Untuk swing lah, Sebab kalau tengok yang sebelum ni dia dia baru listing kan. Tapi dia nampak setup dia, quarter report dia positif naik. Positif. Itu yang menarik dia lah. Daripada sini pun kita boleh tengok lah dia kalau tengok yang sebelum ni dia macam mana dia rally yang sebelum tu kan, yang dia buat apa dia higher high tu. Higher high tu dia react pada quarter report yang last quarter 4 gitu. Ada March kan dia buat higher high tu dekat March tu. Kan March tu dia buat higher high. So itu quarter report yang apa tadi? Dia daripada sini je cikgu kan? Dia apa kan, dia baru listing hari tu. Dia dekat sini nampak dia ni quarter 1, quarter 2. Quarter 1 here. Itu je tu. Dia rally. Dia boleh positif tapi
Ya. Nah, yalah, entahlah. Sekejap je pun. Okay. Dah. Okay, bye. Nah, dia ready daripada last quarter 2, quarter 3, quarter 4 tu dia terus buat apa kan. Cuma di sini ada divider je pun. Nah, itulah kita tengok dia, itu sebab dia sideway tu. Itu kalau dah ada setup, maksudnya kena tunggulah setup dia. Setup tu maksudnya apa? Kena tunggu validate break the previous lower high lah. Previous lower high dekat kita punya, kalau situ kita tengok middle line tu kan. Middle band tu. Middle parallel ni tunggu dia break. Break ni dia baru break, ni. menarik lah. Kalau tak sekarang dia mungkin sideway lah, itu je. Okay, Jocelyn dapat untuk Optimax. Yes. Optimax sebab kita nampak yang sebelum ni untuk masa dia buat higher high tu, sebelum tu dia react based pada quarter report. Okay. Quarter report. Okay. Nanti I ada share yang satu dalam apa tu? Yes lah. Jeho, if let's say you are looking at the counter of the healthcare, right? So HLT and ISRAM is the same business background, correct or not? Yeah. Wait I also need to increase my volume because raining. Oh yeah, that's an important. So HLT and ISRAM is the same business background. Means now HLT is non-Sharia and ISRAM is Sharia. Baru tukar kan, betul. So is there any chances Just my question. Kita tengok technical lah. Okay, tengok technical. Okay, kalau tengok weekly dia ada doji . Weekly dia doji. Kalau kita tengok, ada volume masuk cantik. Ada volume masuk. Tunggu dia nampak dia ada reaction ni. Dia ada reaction dekat dia punya resistance dia ni. Tunggu dia pull back balik lah ni cikgu. Dia pergi je. Okay, can collect. ISRAM ni bila dia punya upcoming quarter report dia Oktober itu ya? 18. Okay. 18 dia jatuh. Masa quarter to quarter dia agak merosot sikit lah. Yes, I think because related to Pak Karim tu. Yes, so mungkin untuk quarter next nanti dia ada apalah dengan sentimen sekarang. Menarik. Hopefully all their audits report settled by now is November. Hopefully by December. Okay. Tapi revenue dia menurun lah. Yes. Mungkin dia yang dia react jatuh kan. Dia tengah sideway lah. Kalau ikut saya ni cikgu, dia sideway lagi ni. Yes. Tapi dia ada green volume bar kan? Dia baru Thursday punya. So means got volume in, right? Yes. Yeah. Last week punya candle tu engulfing kan? Kan engulfing dengan huge volume. Maybe tiba-tiba tu dia from non-Sharia to Sharia. Yeah, so that's another one lah. Hopefully. Interesting lah. Tapi di sini kita pernah nampak lah dia ada engulfing sini kan. Boleh engulfing. Yes. Kalau nak tunggu ni, kita tunggu dia punya ni lah. Cuba tengok RSI lah. RSI baru 50. Okay, tak ada just normal lah. Ya. Belum ada ni lah, belum ada orang bagi apa, bullish yes. Leverage ke apa. Sideway lagi lah, kalau ikut saya ni cikgu, sideway lagi. Bagi dia apalah, kalau nak collect, boleh lah collect dia punya, sebab apa dia punya immediate support dia nampak dekat sini. 395 ataupun 350 itu last support lah. Yang ni immediate support, yang ni last support lah. 365. Ini betul, ada baru quarter 1 ni yang release hari tu. So cikgu tak ada chances 100% tak? Ini game dia ni sebab apa? Kalau you tengok, kalau you perasan counter ni, mana-mana stop, dia akan mula rally bila daripada quarter 3 ke quarter 4. Dia akan mula buat higher high.
Kalau you perasan lah. Even Optimax tadi kan, kalau cuba dia tengok Optimax. Optimax tu mungkin apalah contoh je lah kan. Cikgu, Optimax dia baru listing hari tu. Cikgu, kalau macam ni, quarter 3 to quarter 4 dia rally kan? Yes. Maybe out of topic of it, quarter 3 to quarter 4 is because of the year end or what? Yes. Oh. Betul? Okay. Nah, so dia kena bagi nampak cantik lah dekat shareholder kan. And then, ya loh. Correct also. So, itu sebab dia boleh nampak lah macam mana dia punya react dengan quarter report kan. I belum present lah gitu yang tu. Tapi yang kita share ada satu sifir quarter report itu basic lah. Tapi kalau kita nak tengok untuk cari good FA, so kita cari yang revenue increasing, apa lagi, net profit, EPS, semua increasing by quarter. At least minimum kalau KYY, kan, KYY punya formula dia at least 2 quarter increase. Because if let's say, because their financial year end, let's say for financial audit year end is 31st of December, so they want to take a loan from those bank, right? They would refer to the, correct, true. Okay, got it. Thank you. Okay. Right. Kalau cikgu punya ni, kalau kita tengok Headstar lah juga Yes, Headstar. Kita ada review Headstar tadi kan. Okay. Kalau Headstar ni dia punya daripada dia punya quarter 2 tahun 2019 je kan. Quarter 2 Allah jauh sangat. Cuba tengok ni. Oh, panjang, jauh sangat je. Kalau kita tengok dari sini lah. Ambil link yang saya bagi tadi. Cuba tengok dekat chat. Sekejap je. Ambil link dekat chat. Saya ada apa ni, compile. Ya juga. Nampak ke? Okay. Okay, buka dia ada link dia. Just klik the link. Dekat chat ni, sorry, dekat GM punya chat. Alright. Buka dekat web. Mana dia pergi? Nampak je. Dia pergi dekat ni, buka dekat browser. Ada, okay, right. Present browser. Nampak? Okay, right. So ini basic macam mana dia react lah kalau kita tengok. So contoh Headstar ni kan, yang first arrow tu quarter 2 year 19 kan. So dekat situ say sideways kan. Ini tengah negatif ni. Betul tak? Earning report yang ni negatif. So memang dia sideways lah, tak ada react apa-apa pun. Tapi bila kita tengok next quarter dia, quarter 3 dia dah mula improve. Quarter 3, quarter 4 tengok dia mula buat reversal dekat situ tak? Nampak tak macam mana dia punya reaction dia? Betul, sini tapi agak lambat je kot. Sini. Malah dia 6 bulan lah. Ini kalau kita tengok sini daripada negative earning ni kan dah 9 bulan. Betul. Ke reversal. Itu sebab kalau kita tengok, maksudnya bila kita nampak dia punya earning dah mula improve, dah mula positif, dah mula trend. So kita boleh carilah entry mana kita boleh nampak dekat sini macam mana market react dengan quarter report. Dapat? Dapat je.
kena apalah, kita tengok macam mana market dia capture Hexstar tu. Sampai Hexstar tu dah rally berapa persen? 100% kan. Masa dia buat breakout reversal tu kita dapat tak? Sedangkan kita nampak kalau masa dia buat reversal ni, dekat mana reversal? Kalau dekat chart ni. Dekat 380 tu kan dia break 475 atau break 50% kan. Sini betul. Itu kuartal berapa tu? Kalau kita tengok daripada arrow tu, first quarter 2, quarter 3, quarter 4. Quarter 4 tu merosot sikit tu tak? Betul. Year 19 punya quarter 4 tu belum improve, tapi dah nampak ada improvement. Maksudnya market dah mula react. Masuk quarter 1 yang baru, dia dah mula buat apa? Sini. Dia dah mula buat apa dah mula? Kan ada bearish engulfing ni kan? Bullish engulfing kan pada sebelum quarter 1 tu kan? Sebelum quarter 1. Right? Quarter 2, 3, 4. Ni quarter 1 tu. Yang hijau tu, earning hijau tu. Quarter 1 year 20. Quarter 1 year 20. Sini kan? Yes, itu dekat mana kalau kita tengok dekat chart? Cuba tengok candle dia mana. 1, 2, 3, 4. Sini, sini. Nampak tak engulfing kan? Nampak tak? Maksudnya dia market react terus dengan result. Result positif kan? Quarter 1, price dekat bottom tu tak? Betul. Terus dia buat reversal. Dan kalau kita yang kaji FA, so kita nampak sesuatu lah. So macam itulah cara. So nampak tak? Macam mana kita nak rally dengan water reportnya. Dengan good FA punya lah. Kan? Ini kombinasi kan. Kalau yang kita dapat combine yang ni, memang optimum lah. Antaranya lah cara kita nak apalah. Dapat Jasmine? Nampak. I go and check the other chart. So you boleh ambil ni sebagai you punya apa. Okay, you jangan guna trading view. Trading view dia punya label quarter report tak tepat kan, sebab dia estimate pada previous report saja. So you boleh gunakan KL Skinner punya chart. KL Skinner punya chart dia agak apalah berbanding. Kalau Malaysia Stockbits dia limited. Kalau yang free version free access. Okey. Maksudnya kalau yang ini kalau orang yang jenis FA punya memang dia refer pada yang ni lah. So kita nampak kalau kita FA sekalipun kita tetap refer technical. Bukan kita blindly ikut FA. Ada je FA yang tak jadi tu tak. Tapi dekat sini kita nampak dia agak apa? Synchronize dengan technical. Betul? Betul. Bila keluar quarter report 1 ni yang betul-betul kalau kita tengok result pun yang improve kan. Memang hijau kan. Terus dia buat apa? Engulfing kan. Engulfing terus dia naik. And then pullback sikit ni normal lah pullback. Dan dindong tengoklah berapa bulan boleh hold. Daripada April 2020 sampai sekarang boleh hold lagi. Sudah berapa persen kan. Macam itulah maksudnya antara ataupun kita nak keluar masuk pun tak ada hal sebab kita tahu dia punya FA dia macam mana. Itulah cara dia. Itu untuk apalah, ini sekadar tips untuk swing FA ya. Tapi bukan sekadar FA lah, macam sini lah note yang kita ada kan. Good TA plus good FA ya, boleh high probability untuk great bull run lah. Kan. Good TA, bad FA. Bad FA ya. Ini salah ni, typo. So still can trade. Tapi untuk technical sajalah. Kan agak takut-takut kan. Betul tak? Kalau bad FA kan. Tapi kalau good FA memang syok lah. Bad TA, good FA kena tunggu lah. Tunggu apa? Tunggu technical setup. Good FA tapi technical setup tak ada. Betul tak? Betul. So sama juga macam kita kena tunggu masa lah cikgu lah. Kalau good FA ni kena tunggu masa TA cantik baru boleh in TA position cantik lah. baru kita in lah. Macam tu kan. Macam kita tengok glove kan. Glove yang sekarang healthcare kan. Betul. Kalau kita tengok dia memang dia FA bagus tapi hari tu dia jatuh sebab apa kan. So sekarang ni kita nampak ada tak technical rebound. Macam tu lah, sama je sebenarnya. Kita kena check lah. Yang lain tu kena study lah. Ini dah ada apa
nota tadi boleh apa lah. Lepas tu dia drop because of the labor issue at US kan? Yes, correct. Then kalau dia isu tu semua dah recover, mungkin something lah kita boleh tengok ada improvement. Dia kalau walaupun FA bagus, tapi kalau technical tak ada reversal, tak ada entry, jangan masuk. Jangan masuk juga kan, sama aja kan. Betul tak Jasmine? Betul tak? Macam Kan berapa banyak counter yang good FA tapi sedang menjunam kan? Macam JSM kan jago So bukan kita suruh tinggalkan, tapi kalau kita nak termasuk kita kena tunggu set up lah. Itu sebab kita belajar teknikal dekat mana support, dekat mana resistance, macam mana reversal pattern, betul tak? Supaya kita dapat masuk dengan tepat. Faiz tanya press tag. Press tag. Press tag, that day somebody also asking me. Iya ke? I don't know how to answer already that one. Press tag. Press tag. No, asking me press tag. This one asking press tag. Press star. No, Faiz asking press tag. Press tag. Silap bukan dia cakap silap. SK press tu SK dengan press. tu VS Faiz. SK press dengan apa tu kan yang react dengan Dyson tu. Dyson issue tu kan yang apa? Yes, SK press dengan VS. High times. SK Weekly. press dengan SK press pun boleh monitor lah. Sebab apa SK press ni dah keluar belum dia punya apa? Quarter report dah keluar kan? Dah. Dan apa yang kita perlu buat? So kita monitor lah, tengok. Sebab apa sekarang ni dia rest dekat atas breakout. Atas resistance kan? Atas Inilah atas RBS. Ya. Atas RBS. So, first Dia tengah rehat atas ni juga ada ikut kan? Monitor lah, tengok dalam mungkin minggu ni macam mana kan. Ada something lah yang kita boleh agak. Tapi tak tahulah kalau tengok dengan market yang tak menentu ni payah juga kan. Tapi tengok je lah. Betul. 26. Okey, dia punya report pun cantik ni. Quarter 2. Mungkin dia boleh tengoklah macam mana kan. Cantik juga tapi revenue dia agak menurun kan. Nah, ni yang mungkin dengan MCO apa semua kot. Ya. So kita boleh tengoklah balik macam mana kan. Tapi tiga quarter report dia menaik. Boleh. Boleh apalah, tengoklah macam mana. Dia react. 2010. Oh, betul je. 1, 2, 3. Menaik. So boleh tengok-tengoklah macam mana kan. Sebab ini baru quarter yang latest tu agak sebenarnya merosot pun kan yang ni. Quarter 2. Quarter 2 ni agak merosot mungkin sebab MCO apa semua itu kan. So far boleh tengoklah minggu depan. Nampak dia dah rehat dekat RBS ni. Dia quarter 1, quarter 2, quarter 3 ni dia tak kisah sangat. Dia walaupun orang kata dia tak perlu hijau yang tu kan. At least quarter 3 to quarter 4 tu dia kena hijau lah yang tu. Pandai. Buat audit punya jampi mesti mau cantik. Kita audit biasa macam tu tengok. Why? Cikgu. Okey. Cikgu. Sila. Ya, sila. Ya, sila. Cikgu nak tanya macam SKP ni kan. Macam SKP ni. Dia punya kompetitor tu macam Atta tu kan dia dah kena Dyson termination tu kan. Jadi dia agak-agak dia macam next week ni dia punya quarter report ke ataupun dia punya impact dekat dia punya ni agak-agak ada efek apa tak? Quarter report dia dah keluar dah. Quarter report dia dah keluar, dia baru keluar kan.
Betul? Quarter report dah keluar. Tapi ada lepas tu ada sentimen macam tu, dia ada efek. Ni dia orang dah react dengan market ni. Ya, dah nampak react. Nah, dia dah react dengan market. Maksudnya dia orang dah collect ni. Dia orang dah masuk lah. Nampak tak? VS pun sama lah, VS industry. Sama je tu. Kenapa dia orang beralih tiba-tiba macam tu kan? VS. Semua itulah, VS pun sama dengan VS. Apa yang kita boleh nampak sebenarnya macam ni kan, kita sebagai trader ataupun investor sekalipun sama je. Apa yang kita cari adalah setup. Apa yang kita katakan setup sebenarnya? Dapat Faiz? Apa maksud setup? Kita nak cari masa yang tepat untuk entry, betul tak? Itu setup lah. Maksudnya apa setup kita kalau dalam uptrend, so kita akan cari higher low lah entry kita. Kita tak masuk dekat breakout. Betul tak? Tunggu dia buat higher low. Macam tu lah. Itu yang saya selalu emphasize. So, cari entry dekat higher low lah. Tak nak cari entry yang jauh daripada support lah. Kalau dah tinggi, kalau buka chart tengok dia buat apa. Macam sekarang kita tengok VS. Kalau kita buka chart, kita tengok dia sedang buat apa sebenarnya. Buat lower high kan? Betul tak? Lower high. So okey lah, kita assume lah ini mungkin dah ada reversal dekat bawah. Betul tak? Yang ni lah cikgu. Okey lah, yang marking yang ada apa line tu kan? Yang line tadi kita katakan dah buat reversal lah. Okey. So kita anggap itu reversal. Cuba switch ke lower time frame. Pergi hourly ataupun 30 minit. Okey. So kita nampak dia ada buat reversal. Betul tak? Betul. Okey. So apa sekarang ni kita tengok dia sedang buat apa? Higher low dah ada higher low, dah ada higher high. Dan sekarang ni tunggu higher low saja. Complete validation higher low dekat sini. Itu je. So nak masuk, tengoklah ada validation higher low dekat lower time frame, boleh masuk. Even 50 minit katakan. Cuba tengok 50 minit. Kalau kita nampak, okey. Kalau dekat 50 minit, dekat mana kita nak validate? 50 minit. Cuba tengok marking. Nampak tak? Ada another lower high dekat kena break yang tu lah. Break ni baru boleh cari position. Baru validate lah. Dapat? Dapat. Itu macam tu cara dia. Jadi kita tak adalah kita masuk dengan apa. Jadi kenapa kita, walaupun dekat daily tak nampak pun entry lagi. Tapi sebab kita tengok mungkin ada peluang. So kita guna lower time frame. So kita follow je lower time frame. Ada validation, okey. Tak ada, so biarkan. Tapi yang penting konten tu dah mula ada, kita nampak lah dah mula ada minat kan. Minat beli ada. Tapi macam VS ni kalau ikutkan minat dia sebenarnya VS ni dia baru breakout hari tu. Breakout dia selepas keluar quarter 4. Quarter dia VS ni. Quarter dia announce KR tu macam kuat juga kan, dia rasa gap up lah. Last dia VS punya perangai ni kalau perasan lah. Kalau VS, kalau siapa study lah, kalau rajin lah. VS ni setiap quarter 4 dia akan buat breakout 52 week high. Kalau perasan lah. Kalau perasan. Cuba lah tengok, cuba squeeze chart. Pergi weekly ke tengok. Tak ada tips pun. Sekarang boleh nampak kan chart ada. Sebab dia macam tadi lah cerita dia tadi kan, company kalau dia kena cantikkan punya financial dia kan. So untuk quarter 3 to quarter 4 tu memang dia kena perform. Dia nak cantikkan untuk loan. Yes. Tengok okay, cuba tengok VS. Okay, VS. Then we compare VS and just now is what SK Press Okay, SK Press. Okay, tengok sekejap Cuba marking dulu kat mana breakout dia. Marking dulu breakout. Kita tengok structure. Breakout untuk? Breakout untuk apalah. Bila dia buat higher high dia. Latest higher high, dia breakout yang mana? Yang nampak ni pada 27 September kan, 24 September tu kan yang itu adalah
breakout. Itu quarter 4 tu. Yang bawah tu ada earning label kan. Itu quarter 4. Quarter 4. Kan? Ya. Last year. Cuba tengok. Pergi ke the previous quarter 4. Mana previous quarter 4? Sini. Mana quarter 4? Ini je. Betul quarter 4 tu. Tengok apa dia buat. Letak line tengok horizontal line. Dia breakout kan. Pernah tak harga turun bawah tu? Tak ada. Itu dia breakout 52 week tu. Nampak tak? So setiap quarter report dia react je. Quarter 4 dia akan react. Ada counter, ada yang macam tu. So itu sebab kalau quarter 1, quarter 2 memang dia tersadai lah. Dia banyak sideway kan. Dia biarkan aja. Tapi bila masuk quarter 3, dia nak cantik kan. Macam tadi lah kita tengok dekat high star tadi kan. Itu sebab saya bagi contoh, cubalah buat apa. Kajilah buat guna yang apa tadi. Marking. Okay. So, ini salah satu cara kita nak ride lama sikit. So macam tu lah. And then is it also at the same time, would it be the big, those big Jurong going in? Yes. Yeah, because I remember one of the counter that KWAP or what, they go in and then they come out already. K-Power. Bukan. Yang counter tu, just now you share one counter yang ada hot money go in, then after when QR come out already, everything cabut already. Oh iya. So I think also this is one of the, I mean, do we need to study this? Yes, betul lah. Kita tak adalah nak study deep sangat kan. Kita just tengok dia punya surface punya lah. Surface cukup lah. Kalau kita tengok pun market, sebab daripada sini kita nampak macam mana market react. Macam kita cari technical entry kan. Macam kalau you tengok macam Hexstar tu, dan kita boleh tengoklah dekat yang kita ambil contoh Hexstar lah. Hexstar dah ada pemata ni. Okey, macam Hexstar ni kan. Tadi mana yang I dah buat tadi. Okey, yang ni kan. Alright. Okey, tengok Hexstar ni you nampak macam mana sebelum ni. Dengan quarter report yang negatif sebelum ni kan. Year 19 ni, Q2 year 19 tu memang negatif. Walaupun ada yang sebelum ni result yang positif apa semua, tapi tengok dia punya structure dia macam mana. Menurun. Structure daripada year 17 sampai year 19 downtrend kot. Betul tak? Downtrend. Dekat mana dia mula berakhir atau dia mula buat reversal? Ini. Kalau kita tengok technical, dekat mana reversal? Yoslin. 2020 COVID. Year 20 kan, April tu kan. COVID dia dekat selepas keluar quarter report quarter 1 year 20. Apa result year quarter 1 year 20? Positif kan? Positif. Jauh sangat dia punya naik. Nampak tak positif? And then you tengok dekat situ, dekat technical apa keluar? Bearish engulfing kan? Bullish engulfing. Bullish ya. Dengan huge volume. Dan nampak volume tu besar. Dia makan semua. Terus daripada situ, apa dia buat? Dia rally sampailah sekarang. Wah, dahsyat. Betul? Dahsyat. Ini semua kita boleh study. Kita bukan study tengok detail report. Tak, kita tengok macam tu kan. Nampak tak? Okay, nanti kita ini kena buat homework lah, sama-sama buat. Itu sebab saya kata, itu sebab kalau boleh kita biasakan tengok chart. Tengok chart kenapa dia react, kenapa dia buat breakout. Tiba-tiba dia break 20 days. Mesti ada something, betul tak? Betul. Kenapa dia jadi yang tu kan? Kenapa tiba-tiba ada minat? Tak kisahlah market operator ke apa, tapi kita tengok ada huge volume kat sana. Mesti ada something. Cikgu, I was been told in my account and tax one, the report is always a story. Yes, itu sebab I selalu pesan juga kan. Quarter report is cerita basi. It's a story, create a story.
Itu satu hal lah kan. Tapi kalau kita nak I always see that report, I'm fed up. Because I'm in audit, I involved in audit things also. That's why I always don't trust construction report. especially construction report is very, very tricky. Okay. Jadi okay lah kan. At least kita ada something yang kita boleh boleh tengok kan. Sebab apa kita ikut market operator lah kan. Kalau dia nak rally kan counter tu, so kita boleh follow je lah kan. So macam ni kita, kalau dia nak masuk, kita ikut saja. Nah, macam tu lah kan. Kalau tak, sebab apa kita masuk bila ada reversal pattern lah macam sini kan. Kalau kita tengok ada reversal pattern, I mean, itu cukup untuk kita punya technical setup lah. And then kita just FA untuk kata orang bagi more confident lah kan, itu aja. Fundamental is more confident. Nah, itu aja. So kalau walaupun good FA, tapi kalau dah break structure, you kena keluar juga. You tak boleh nak tinggalkan dia punya position dekat sana tu tak? Mana tahu kan, kalau go FA, yalah. Dia kalau dia react juga je go kan. Maksudnya kalau AA ni dah tunjukkan jatuh, insya-Allah dia punya FA pun akan jatuh juga sebenarnya. Betul. So ini dah satu contoh lah. YDPA. Entah apa tu YDPA. Agung. YDPA. Yang dia Tuan Agung kan. Faham punya ni. Oh, okey. Ada beli satu. Ini kan apa macam kena trap je ni. Itu dia ada announcement, dia hold sehari. Ini ramai yang kejar ni. Aduh, kesian lah. Kau tahu je kau? Ini WZ1 ni dia energy ke? Steel and metal something. Industrial product. Industrial engineering. Tapi itulah dia contoh ni jadi news semalam juga dia nak invest untuk apa. Ini Sulaiman mungkin ada information. Tapi kita tengok nampak tak? Alright. Macam kita, bila kita tengok technical, kita buka chart, apa kita nak buat? Kita nampak apa? Kita tak nampak setup kan? Bila tak nampak setup kan, walaupun ada news yang macam mana sekalipun, kita tinggalkan tak apa. Kita tak perlu termakan dengan rumus-rumus yang mengatakan konten ni ada somebody dalam ke apa, tak perlu. Kecuali kita jumpa setup, itu lain. Okay. Nampak tak? Nampak je. Yalah kalau rumus macam-macam kan, apa Tesla nak masuk ke apa benda kan. Tapi kalau dia punya TA tak cantik, tak ada lah kan. Nah, dia technical dulu. Kena pergi pada technical. Kalau tak ada technical setup, jangan masuk. Kalau nampak dia dah mula buat base, itu okay. Kalau tak ada setup, jangan masuk. Company panic ke bahaya kalau... Ya memang. Kita sebab dia goreng ni. Goreng cukup-cukup kan. Tapi dia punya counter macam left pocket to right pocket saja hari tu. Betul. Nampak tak? It seems like coma also the same one. Always happen during the 3 o'clock. Ini sebab apa? Okay, WZ1 ni kalau perasan, dia react sebelum quarter report. Dia orang goreng ni quarter report. Betul tak? Quarter report tu release dekat apa kan? Quarter report negatif je kan. Tapi dia mula collect. Nampak tak? Dia buat breakout. And then dia buat higher. Dia breakout dekat 160 tu. 160, 165. Dia breakout. Biasa 11.5. Biasanya market akan react 11.5 sebelum quarter report keluar. 11.5. Kita ada 3 bulan kan, quarter to quarter. Report to report 3 bulan. So you tengok last quarter report dia keluar 25 Ogos. Latest quarter report keluar 16 November. Tengok in between 1 bulan setengah kemudian dia mula buat accumulation. Nampak ada volume semua tu kan. Nampak tak? Dia bukan setakat ada volume, dia buat breakout. Markup kan. Betul. Nampak. So ada something lah. Bila kita tengok kan, kita screen tengok keluar breakout 20 days. So kita check lah. Bila last quarter report,
bila upcoming quarter report, and then decide lah, ini you boleh masuk lah, macam ni early, tapi kalau dah spike macam ni, you nak masuk tak kan. Masalah ni. So kita nampak kan, bila kita cuba tarik Fibo daripada bawah tu kan, dia buat low ke higher high tu, dekat mana dah sampai dia punya target kot. Fibo extension. Oh, okey. Sebab dia dah sampai kan. Low, higher high, higher low. Nampak? Oh, dah lebih juga. Dah sampai. Itu je target dia. Simple je. And then kita duduk berharap lagi kan, tak ada lah. Dah selesai dia punya satu cycle, dah selesai. Tunggu next quarter report lah. Dia kena tengok Malaysia Stock Biz dah collect awal bulan Oktober je. Itu Oktober, dia bukan awal bulan Oktober kalau kita tengok nampak tak, daripada quarter ke quarter 1 bulan setengah you dah boleh mula collect. 1 bulan setengah ni betul ni, 1 bulan setengah ni lebih kurang. Sila Puan Alfiza 1 bulan setengah and quarter report keluar 16, nampak somewhere dekat ini awal Oktober tu dah boleh collect lah. Tapi kita tak nampak dekat situ kan, bila dia buat breakout tu, kita collect dekat higher low tu. Dekat 165 tu, masa higher low tu. Situ sebenarnya kita masuk. Kita tak masuk lah masa ni, kita tak nampak dia collect tidak. Kita nampak dia collect bila dia buat breakout lah. Dapat tak? Macam mana nak masuk? Kita tengok announcement, nampak dia collect, kita tak dapat nak masuk. Sebab apa? Tak ada technical setup. Technical setup dia dekat situ yang pertama tu. Dia buat low, dia buat higher high, dan dia buat higher low. Situlah kita masuk. Higher low tadi, dekat 160 tu the best entry lah kalau nak masuk. Sebab situ ada higher low. Inilah best entry. Situ. Validation kita dekat 175 tu. 175 betul validation. Situ. Okay. Macam tu lah cara dia. Tapi nampak tak macam mana dia react dengan quarter report? Bukan sebab quarter report bagus. Tapi sebab quarter report nak keluar. Betul? Betul. Cuba perhatikan mana-mana counter yang penny, dia react macam mana. Sebab kita ingat besok ada lagi 1 hari kot quarter report yang belum habis lagi quarter report yang keluar. So boleh nampak lah. Kita baru perasan bila dia dah naik banyak. Masa dia naik yang mula-mula sampai 19 itu kita tak perasan. Kita tak percaya. Kita buat ni je kita buat alert sini. Alert nantilah sebulan setengah nanti baru alert balik. Ni sebulan tengah ni kalau sekarang ni biar dulu lah, boleh tengok lah. Sebab apa dia tak react sangat masa sebelum ni kan. Ataupun tengok ada tak quarter report. Ada je sebenarnya kalau tengok kan quarter report ke quarter report dia rally. Yang ni nampak sebulan tengah je ni. Kan. Ni nampak tak? Dia mesti masa dia in between tu dia akan deep pullback. Dan dia start push bila nak keluar quarter report ataupun quarter report tu dah dekat support lah macam tu. Ini nampak lah kat you. Kan. Nampak tu. Dia memang macam tu lah. Jadi kita dia ingat ada something yang apa dia macam Jocelyn cakap lah kan. Banyak dia orang make up aja quarter report ni. Have to make up. Boleh jumpa orang. Okay. Because bank will depends on the P&L also. So if not nice, bank won't approve also. A lot of things they can't get the loan. So profit and loss is a story. Iyalah. It's okay lah, tapi kita ada something yang kita boleh apa kan. Kalau overall cikgu dia punya chart ni tak berapa pun. Memang tak lah kan, ni counter pending kan. Mana ada cantik tak cantik pun. Ini kalau buka saya ingat counter ni berat juga kot. Tapi tak, ini dalam bawah 800, 500 million saja. Berapa dia punya share issue dapat? 500 ke berapa? Share issue dia kecil je ni. Dalam 500 macam tu kot. Cuma kalau tengok je volume ni 20 juta padahal dia penny je 20 juta agak kurang lah. Ini kalau kita queue pun tak tahulah match tidak kan.
Memang kalau kita masuk, kita kena beli dekat harga yang atas tu lah. Tak dapat dah dari bawah tu. Tak beli di satu kan. So macam itulah cara dia. So okay, Sulaiman, clear Tunggu 3 bulan lagi lah cikgu. Tengok sebelah setengah lagi. Kita tengok macam mana. Dah tak alert lah sebelah tengah. Kita tunggu. Sebelah setengah. Alert sebelah setengah. Kan 75 betul. Dia okey. Dia kalau ikut dia punya number of share dia okey je sebab ideal lah kan. Dia ideal number of share untuk consider counter tu agak ringan lah kan. Volatile sikit. So 200 ke 800 juta kan. Kalau atas tu 1 bilion tu masih okey lah kan. Tapi ada masuk 2 bilion tu berat. Berat. Kalau bawah 2 million tu pun ringan macam contoh apa ya, Tafi, EPMB kan, itu konten-konten ringan lah. Ya, kalau kita tengok dia punya apalah, macam Mylax pun antara yang ringan kan. Comeback NGGB. NGGB. Tak nampak lagi, belum nampak dia punya apa? Tak apa, I tunggu. Base. Dah ada dalam ah? Yes. Oh, okay. Tengok sikit lah, it's okay. Kalau tarik dah apa ni, dah apa ni buat support trend line pun jauh juga lagi. Jauh. Jauh sangat je ko. Okey je ni, boleh tunggu, tak ada hal lah. Ini sebab dia market react global punya apalah ni. Kena tengok floating share berapa banyak betul. Nah, floating share pun samalah lebih kurang. Floating share 200 ke 800 juga. Nah kan. So kalau number of share 800, kalau floating mungkin dalam 30% macam tu. NGGB ni jauh lagi dah cikgu. Kalau ikutkan. Jauh sangat. Ini immediate support. 94. Kalau ada dalam keluar dulu lah kot. Patut kena keluar dah ni kan. Lama dah ini. Kalau dia simple dia, kalau pakai MA line, dia pakai MA line. Kalau price dah bawah MA 50 kan, ataupun MA 50 days, keluar je dulu. Ini dah break structure kan. Kenapa you nak sangkut dekat dalam kan? Ais, your EP kat berapa? Dia tengah crying ni. Silapan hati, no problem. Saya terang nak direction. NGGB tu boleh keluar dululah kalau dah ada dalam jauh sangat lah dia punya 90% dia punya. Dah boleh support lah. Kalau boleh, kalau kita punya kena disiplin lah. At least kalau 10% dah merah portfolio kita keluar dulu lah. Sebab apa, kalau kita keluar dulu, mungkin kita boleh dapat the best entry balik untuk recover. Kalau counter tu memang bagus. Bukan sebab kita tunggu ke atas, dia naik tak rugi kan. Kita keluar dulu. Kalau ada lagi entry dekat bawah, kita masuk balik. Macam tu. Itu lebih baik lah. 10% cut loss. Dia dah cut loss je, okey lah tu. Kan. Mesti macam tu lah. Ini biasalah, susah kan kadang kita ni. Okey lah, kalau you tak nak cut loss semua, you cut loss half kan. 2/3 ke, terpulang lah kan. Ini strategi je. Sama juga macam kita accumulate satu kontrak. Kita tak terus in semua sekali kan. Kita mungkin masuk 1/3, 2/3. Once kita dah nampak validation, dah confirm, okay, kita all in itu tak apalah. Tentu sama juga bila kita dah profit, jangan keluar semua kan, keluar partial lah. Ini kalau dah lama biasa kita akan faham lah kan, sama juga macam kita tengok chart. Tengok lama-lama kita dah tahu dah, okay, ni tengah buat base, tengah buat apa kan, macam tu. Okey, dah pukul 11 ni. Besok semua kerja ni kan. Betul. Okey, tak ada apa dah cikgu. Okey, saya pun tak ada apa. Kalau ada apa-apa, just... Last. MAG, boleh tak? Apa?
MAG. I kat dalam. MAG. Tengok apa MAG. I tengah cari dia punya QR tu. MAG. QR tu dah keluar kan? MAG. QR belum lagi lah. Ini baru bonus issue kan? MAG. MAG QR belum keluar? Belum. Ini anytime ni kalau ikutkan ni. Jun. Mungkin tengok esok lusa kot keluar. Esok keluar? Nanti. MAG tengok bila last quarter. Kita dah cari. Jom tengok bawah. September. Allah. Apa dia jadi Jun ni je, Bu? Mana? Dia under food kan? Sekejap. Nanti. Kita tengah, I pun tengah tengok dia apa tu sektor. MAG. Food and beverage. Ya lah. MCO affected lah. Blame MCO. So, cuba tengok. Bila dia punya upcoming quarter report kan? Just around the corner kan? Sila Syamsul, no problem. Scroll bawah. Okay dah. Jun lah ya sih. November 27 sepatutnya Isnin atau Selasa mungkin keluar ni. Quarter... Mana yang aku tengok? Ni, tapi date announcement date tu. Announcement date. Date kan? Date tu. Itu announcement date. Biasa tengok yang ni je. Ni last dia bagi 30 September dia announce. 15 Jun, 23 Februari. So 27 November. So upcoming nanti 27 November lah. Cikgu, kenapa dia punya quarter kan dia ada minus June 21st minus March? Tak tahu, dia mungkin tak audit lagi kot. Boleh something jadi. Wrong kan? Mungkin tak audit ke apa ni? Tak kena tengok ni. I tak tengok detail. Tapi mungkin dia declare lah dekat bursa kan untuk apa ni. Oh yeah, because this year and last year audit report all been extended. Yes, betul. Extend. Sebab MCO kan. Tapi banyak sangat ni punya quarter tak declare ni. Tak tahu lah, kena tengok lah kenapa kan. Tapi macam tu. Tapi tak apalah, kita at least kita tahulah dekat mana dia apa kan. So just hati-hatilah kalau apa ni. Allah, teknikal pun. Teknikal memang tak ada lah ni. Wah tak tahu leh, itu orang panggil saya beli. Dan hari tu Warren dia bagi punya, I pun simpan. And then Warren goreng. Warren tak apalah kan, Warren dapat free kan. Yes. Tapi yang ini gelap masa depan. Tengoklah macam mana. Ni sebab apa ni, memang waiting. Kalau tengok structure sekarang ni dah apa lah ni. Dah ada accumulation kat sini ni. Ini high yellow. Kalau tengok yang inilah. Makin accumulate lah. Mungkin akan ada rally juga untuk quarter report. Oh, itu orang dia masih ho. Kau tak tahu dia pakai I ho saja. Kalau dia beli sini tak apa je. Pardon? Kalau dia beli dekat sini RM1.50 okey lah. Tapi kalau you beli sini, berapa sen dia beli? I think I am around, wait nah, if let's say this price is kalau dah lama simpan ni? I think about 1 month. 1 month baru lagi. Oh betul lah ni, dekat 15, 16 mungkin dia dapat kot. Tak 17. Ini kot. Wait nah, I check back. Kalau 17 boleh lah. Cuba tarik Facebook tengok. Boleh ni. Ini mungkin rally untuk. Actually kalau I sell dia punya mother share and the sun, I sell, I can cover already. Betul-betul atas ni je. Alright. So kalau fokus pergi mana? Terbalikkan Facebook. Terbalikkan. Macam mana buat? Pergi lah. Setting tu boleh reverse je. Actually my EP is 21. 21. Berat juga lah. Kalau tengok chart dia macam berat ni share issue dia ni. 21. 16, 27, 28,
8. Okay lah, hold sajalah ni. As long you boleh apa ni, you jangan pecah 16 ni. Betul? 16 ni? 16. Betul tak? 16 kan? Okey lah, bulan 10 baru masuk punya, tak apa. Benda tu, ni tunggu apa je ni? Tunggu report ni. Report mesti gorengnya lah. Nanti goreng nasi. MMAG. Don't talk about this. MMAG. The salt is so pain. Lama ni. Ini dulu healthcare punya apa kan? Teknologi je pun. Teknologi ke? Sini teknologi kan? Oh. Ini konten pump ni, pump and dump ni. Dia pump sini je pun sampai RM1 lebih je pun. RM2. So itu yang apalah. Ini memang tak tahulah bila dia nak goreng balik kan. Sebab harga dah apa kan. Biasanya ada goreng lagi je cikgu kalau biasa kalau company yang bad FA ni senang dia orang goreng. Insider juga biasalah. Tapi tengoklah macam mana kan. Yes, human last year. Alah dia kalau dah apa lepas tahun pegang kan. You dah orang kata dah tak rasa sakit sangat nanti dah boleh cut loss lah. Buang je separuh. Ataupun keluar sikit-sikit kan. Tak perlu sangat. Ada suruh collect ke Jo? Dah lama collect kau ni. Masa tu ada panggil collect. Lepas tu itu orang sudah hilang. Itu public punya orang. Oh. So at least kita learn something lah. Kalau kita ada buy call, ada mana-mana analisis yang mengatakan konten ni bagus apa semua. So apa yang kita perlu buat adalah kita check chart, ada tak kita punya setup, that's all. Kalau tak ada, away daripada kita punya setup, kita tinggalkan. Kalau tak ada setup sekalipun, kita boleh tunggu dekat mana validation kita. Betul tak? Betul juga. Yang tu je. So, kalau macam apa ni, kita tengok satu chart, dekat mana kita rasa kita boleh consider reversal. So kalau macam sini, MMAG sekarang, dekat mana reversal kita tengok? 1.5 betul tak? Trigger 1.5 baru kita monitor. Macam tu. Kita tak ada lah simply saut tak lah. So at least kita dah ada teknik okey lah. Kita jangan ingat dia nak atas. Kita kena ingat dia nak turun lagi. Yes. Macam tu kan. Boleh. Tak ada hal lah. Jangan risau. Okey cikgu. Okay lah. Dah pukul 11 lah kita kan. So okay. Selamat malam semua. Terima kasih. Dr. Jahil. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Cikgu Jaiho.